warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anal bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadu ghairuh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan iman. Ya dzal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi sidang jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Pada malam ni suka saya nak ambil 6 pengajaran dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan sebagaimana kita dah maklumi bersama, sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi mengalami satu berita yang sedih, hazin, berita tahun kesedihan. Yang pertama, berlaku kematian pak saudara Nabi SAW. Lepas kemudiannya beberapa minggu meninggal pula isteri yang tercinta, yang tersayang, Siti Khadijah, orang yang banyak membantu perjuangan Islam dalam dakwah-dakwah kerja Islam. Kita lihat bagaimana Siti Khadijah, isteri yang kaya, semua kekayaannya diinfakkan kepada jalan Allah. Sehingga di saat Siti Khadijah meninggal dunia, kain kafan tak cukup. Kain kafan tak cukup nak membaluti, nak kafan jenazah Siti Khadijah. Sebab semua hartanya telah diinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku dua kematian, Nabi sedihlah. Pak saudara dia Abu Talib meninggal. Orang yang membela, walaupun tidak Islam, tapi dia bela anak saudara dia untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Jadi malam ni kita nak tengok sedikit sebanyak pengajaran yang boleh kita ambil dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ustaz nak ambil 6 perkara saja. Yang pertamanya, pengajaran yang pertama, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah harta umat Islam. Bukan rembah kepada rakyat Palestin, ke anda dia, hak dia. Tak, hak kita belaka. Baitul Maqdis adalah harta umat Islam. Sekiranya umat Islam di Palestin disakiti, dizalimi, dibunuh, dibuat kekejaman, kita rasa sakit juga, terasa juga. Contoh, jangan tak rasa macam tubuh badan kita. Kaki sepak bendu, tangan kata padang muka. Tak, mulut kata aduh, tangan tolong isi obat. Gitulah ibarat. Dan kita saudara, al-mu'minuna ikhwatun.
fa asluna akhwaikum. Contohlah, dia kata apa? Bumi Palestin adalah bumi barakah. Bumi Palestin. Kalau kita boleh pergi luar negara, siapa yang dah sampai ke Mekah, alhamdulillah. Siapa yang dah sampai ke Madinah, alhamdulillah. Siapa yang dah sampai ke Baitul Maqdis ataupun ada niat, dan kan ada sekarang ni package. Umrah contohlah, package umrah dulu ke, atau ke Baitul Maqdis dulu, pergilah ke bumi yang suci tersebut. Bumi Palestin adalah bumi barakah yang menjadi tempat pilihan Allah untuk berlakunya peristiwa penting dalam sejarah, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini membuktikan tanah suci ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib dipertahankan oleh semua umat Islam. Kita belaka. Kiblat pertama umat Islam adalah di Baitul Maqdis. Yang pertama, Baitul Maqdis adalah tanah suci, harta umat Islam yang patut kita sama-sama mempertahankannya. Yang keduanya, mengakui kebesaran Allah dan kehebatan kerajaan Allah Ta'ala. Mana kerajaan di atas dunia dia kata hebat? Tak kira lah Amerika ke, Rusia ke, zaman Firaun, mana-mana raja-raja yang terdahulu, dia kata hebat. Tak boleh setanding dengan kehendak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keagungan kerajaannya yang tiada terbatas. Peristiwa ini mendidik manusia untuk merasai diri dia kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui hakikat diri kita ni sebagai hamba Allah, Abdullah. Kita ni Abdullah, hamba Allah. Kalau sebut hamba, kuli. Yalah tu, kan cikgu? Kalau sebut kuli batok, jadi tak? Kuli, hamba, hamba Allah. Nak gong setara mana? Macam kita lah, manusia takabur dengan kuasa yang ada. Allah Ta'ala atau Qawi, lumpuh habis seluruh dunia. Contoh, Allah Ta'ala atau tsunami, Allah Ta'ala atau ribut, ataupun umat-umat yang terdahulu yang lawan cabar perintah Allah Ta'ala, cabar mana azab Allah Ta'ala. Tak ada waktu turun nak tengok sampai begitu sekali. Akhirnya Allah Ta'ala turun, ranak musnah habis. Kita boleh lihat hari ini. Dan seterusnya, yang ketiga, kepentingan solat fardu. Tengok tu, kalaulah peristiwa Isra' ni, peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi diberi fardu solat, Nabi terima sendiri dengan Allah Ta'ala. Fardu-fardu yang lain Nabi terima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hak ni Jibril bawa sampai langit yang ketujuh. Lepas tu Jibril kata, ya Rasulullah, gilah, hamba tak boleh nak pergi dah. Nabi pergi dengan menunggang burak yang berwarna putih. Pergi, dan Allah Ta'ala beri kepada Nabi perintah solat 50 waktu. Bayangkanlah saudara, kalau semayang 50 waktu ni tidak dipotong diskaun haji. Mana cikgu? Agak-agak dadah kerja buat benda kita mana tak? Lepas semayang subuh, cikgu esok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu. Baca beri sikit, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis. Dan sekejap, tu bila apa bangun, Allahu akbar, Allahu akbar. Mayang pula, sana mayang dah. Main-main. Tengok. Tapi selepas Nabi terima fardu solat 50 waktu, Nabi turun
ke langit yang ketujuh, jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, ada terima benda apa tak? Ada, terima fardu solat. Banyak mana? 50. Allah, banyaknya. Banyak tu. Umat aku tak mampu nak buat. Umatmu apa telah lagi? Naik jumpa Allah Ta'ala, minta diskaun kurang. Pendapat ulama kata kurang berapa? 5. 50 kurang 5, 45. Turun. Nabi Musa tanya, berapa? Potong 5, tinggal 45. Dorok lagi, pergi kurang. Turun pula 40, dorok lagi sampai 50 kali waktu. Sampai 50, daripada 50 kepada 5. Nabi Musa kata apa? Dorok lagi tu, pergi potong, minta diskaun. Ambil malu dah, acak kali dah naik. Nampak tu? Hari ni kajian dibuat semayang fardu yang cukup oleh orang dewasa kita, Melayu ke, Cina ke, India ke, apa-apalah bangsa yang Islam, hanya 20% je. 80% tak semayang. Orang bang duk padang bala lagi, orang bang duk restoran lagi. Tengok, orang bang duk pasar malam lagi. Orang bang duk tepi batal lagi. Orang bang duk belum buta. Contoh macam-macam berlaku. Tak. Ada dak semayang bang, tu dak semayang bang, bulan Ramadan pula. Dak puasa pula. Nak ubah negara, kena ubah masyarakat. Nak ubah masyarakat, kena ubah keluarga. Nak ubah keluarga, kena ubah personal seorang. Nak ubah seseorang dengan solat, dengan semayang. Dengan semayang. Kepentingan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat fardu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan. Ini menunjukkan keistimewaan dan kelebihan ibadat solat berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat-ibadat lain Jibril wahyukan dengan perintah Allah Ta'ala. Ni hak waktu solat Nabi sendiri terima dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya keempat menjauhi perkara mungkar yang dilarang. Itu dia. Semasa Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa meninjau-ninjau. Itu dia, Nabi dibawa meninjau-ninjau, melihat persekitaran. Mana tu? Suasana di dalam neraka dengan pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk balasan. Kalau cerita banyak malam ni hak kita dengar. Ada orang yang dipotong lidah. Sebab apa potong lidah? Guting lidah sendiri. Sebab apa? Mengumpat, memfitnah, mencaci, mencela. Contoh, ada perempuan yang digantung sanggulnya, rambutnya sebab mendedah aurat. Ada seorang artis perempuan, dah ada silap pengakuan dia. Dia semayang sunat taubat. Dia semayang sunat taubat. Masa sujud yang terakhir, cikgu, dahi dia lekat di sejadah setengah jam lebih kurang. Dan dia nampak bagaimana Nabi cerita kepada kita. Orang perempuan yang diazab, yang dibakar, dipanggang. Sebab apa? Mendedah aurat. Digantung payudaranya di atas api. Allahu Akbar. Hingga letup. Nak cerita. Nabi dibawa ke dalam neraka dengan pelbagai bentuk balasan. Dan orang yang tak salat contoh akan mengetuk-ngetuk kepalanya dengan batu, katok kok pecah, hancur, jadi molek, katok pula. Seterusnya gitulah. Orang yang bunuh diri, duduk tempat tinggi bunuh diri, atas bukit ke, atas bangunan, terjun, pecah kepala, molek pula, berulang kali. Begitulah nak sangat bunuh diri. Contoh, orang yang tikam diri sendiri, balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siksaan ke atas orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini memberi iktibar dan pengajaran pada kita supaya menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala.
kita ada dua perintah oleh Allah. Yang pertama surahan. Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang. Wajib sembahyang. Nah, sesibuk mana sekalipun, letih ke darat, contoh. Saya nak buat contoh orang yang tak sembahyang, kalau berlakulah bayi tak. Orang yang tak sembahyang, dia ada dua keadaan. Orang yang tak sembahyang, dia tak sembahyang sebab dah urut, malah, letih. Kenapa tak sembahyang? Dah urut, malah, letih, cikgu. Dia kata gitu. Kalau dia mati masa tu, nak buat guana? Cara Islam ke tak? Dia tak sembahyang. Sebab apa tak sembahyang? Tak urut, malah, letih. Kalau dia mati masa tu pun, mandi, kapan, solatkan secara orang Islam dan ke bumi di perkuburan Islam. Boleh lagi. Tapi yang kedua, ni beza. Yang kedua, dia tak sembahyang sebab apa? Dah urut, malah, letih. Lepas tu dia kata pula, mayang wa'amda tak wajib. Dia wis putih. Allah Ta'ala kata wajib, dia kata tak wajib, jadi kafir. Tak puasa bulan Ramadan, puasa dia bukan wajib pun, kafir. Jangan main. Ada saya dengar dalam satu kuliah, dalam satu ceramah YouTube, ustaz ni selebriti. Dia tak sebut dalam live dalam TV ya. Dia sebut dalam ceramah di luar. Berlaku di sebuah negeri, belah utara. Dia katalah, apabila berlaku 27 Rejab, di sekolah, ustaz dia panggil budak-budak, dia khabar. Ustaz ni bukan mak jetak ustaz. Dia panggil budak-budak, dia khabar peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah cerita dongeng. Allahu Akbar. Cikgu Yusuf, kalau orang kata peristiwa, tak kira ustaz ke, ustazah ke, guru ke, siapa, kalau kata peristiwa Isra' Mi'raj ni dongeng ni, akidah dia ke mana? Nahi babujin, nahi betin, nahi beta. Gitu ya. Jangan main. Allahu Akbar. Tengok. Boleh dia kata ni berlaku di Malaysia ni. Nah. Kira lepas kuliah orang tanya ustaz ni, tanyalah dalam ni tak berkhabar. Ustaz ni tubik umur orang TV. Kadang-kadang kat serban, kadang-kadang pakai topi. Ustaz ni contoh nak cerita. Takut kefahaman ni dia masuk hak Syiah. Nampak? Jaga. Dia masuk hak pelik-pelik. Ada ceramah-ceramah kita ni sekitar di tempat kita. Mari saya pergi kuliah muslimat. Mari ustazah ni pula beri satu hukum, golek. Kita mari pula muslimat tanya, betul ke ustaz? Setuh suami isteri batal tak batal? Hak mazhab lain so cerita hak Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita ada wuduk suami isteri tanpa berlapik, setuh. Sengaja tak sengaja batal dia pun. Batal. Ni mari buat cerita mazhab lain, jadi bengong muslimat. Ada pula khabar, tak apa, perempuan haid duduk dalam sejid pun tak apa. Pening pula muslimat, mari hak buah pelik-pelik. No, orang lain batal, saya tak batal. Ni jaga ni. Hak ni hak yang menyesatkan masyarakat. Jadi pening. Macam kita kaki masuk Ramadan kan, mulalah tubik video-video. Tubik video. Video ni hak semayang tarawih paling laju di dunia. Abayi. Mana? Megang. Negara mana megang? Indo Arak kalah. Main-main arak kalah. Mayang tarawih 20 rakaat. Berapa minit? 7. Laju daripada Michael Schumacher.
Laju daripada beretih jagung. Jangan main. Ada orang tanya, Ustaz, sah tak sah? Nak jawab malah. Jawapan ada dengan anda. Kalau semayang laju nak tanya, ada tamak ninah tak? Tamak ninah wajib ke tak? Wajib. Dah tanya awak anda. Gitu lah soalan kat habis Ramadan. Ustaz, nak qada dulu ke nak puasa senang dulu? Soalan tulis. Gitulah soalan dah. Nak khabar malah. Contoh pendapat pertama, lepas Ramadan, siapa yang puasa sebulan Ramadan tak kira 30 hari ke 29 hari puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, pahalanya seperti kita puasa 30 hari lah, senang kita letak, tambah pula 6 hari jadi 36 hari, pahala seperti kita puasa setahun. Rajin tak cikgu nak puasa setahun, pahala tu nampak. Ada pendapat yang pertama nak pakai hak pertama. Pendapat pertama, qada dulu, lepas tu baru buat puasa 6 je, ambil ya. Yang kedua, qada sekali dengan puasa 6, pakai hak mana? Ambil hak mudah lalu, nombor 2 lalu, dah buat ke contoh. Wallahu a'lam. Ni ada berlaku di Terengganu, semayang dok laju macam Indonesia, cuma ringkas, baca Fatihah macam biasa. Kalau surah batu 2 boleh buat Ramadan ni, ramai orang pasang kenopi pula bawah. Nak siapa ni hak dia dalam surah, balik Terengganu pergi semayang mana? Masjid ni Buluh Gading tau. Ada jemaah yang selalu mari, malam ni tak ada, ke naik laut. Jadi tu, Ustaz, saya balik Terengganu, lepas buka puasa, setembur lalu pergi masjid tu, penuh orang. Tahu tak? Bacaan dia tak laju macam hak Indonesia. Bacaan biasa je, cuma ringkas hak ayat lazim. Contohlah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Waladhdallin, amin. Biasa je hak surah ni. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra, Allahu Akbar. Ramai orang Tok Imam muda buat gitu dah, penuh Contoh, Nabi kata sekurang-kurang baca 3, bukan 3 huruf, 3 ayat. Dah dia baca 3 huruf, Alif Lam Mim Ra. Sah tak? Sah. Sekurang-kurang Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Ustaz pernah masa di Tanah Arab, Qul huwallah tu boleh sekaat dia buat 2. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu Akbar. Tok Imam boleh buat baik. Orang cari hak pendek ke? Tai hak makan nak banyak, mayang hak sikit. Contoh kita lemahnya imam kita dia nak cerita. Tu dia. Jadi nak ceritanya hak ni, menjauhi perkara mungkar dan yang dilarang. Jaga tu. Hak mana Allah Ta'ala suruh, kerjakan. Ta'at, sami'na wa ata'na. Semayang. Bermukim, sesibuk mana, sakit ke apa, tetap wajib semayang. Bermuasafir pun tetap semayang. Di dalam peperangan pun tetap semayang. Kita dalam hidup kita ni, cikgu, sahabat-sahabat dalam hidup lah, kita semua lah qada umur masing-masing. Masa jalan sedagah sejid surah tutup, betul tak? Masa surah sejid tutup, Tok Bilal kena gibang, betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, habis bang je,
as-salat fi buyutikum. Hak belakang tu, semayanglah di rumah-rumah kamu. Belum ni, mana ada tutup. Tengok. Tapi yang herannya, masa tutup hak dia nak pergi, time buka, dapat rupa. Time surah boleh mayang waktu apa orang? 12 orang. Padahal AJK. Kalau sejik lagi penat. Semayang Jumaat apa orang? 40 orang. Jeng. Kabar announcement. Besok hari Jumaat pukul 12 buka gate. Agak-agak jemaah mari ku apa? 10 Pukul 12 pintu pagar buka Jumaat ni 10.30 mari dah. Duduk bawah panah gitu. Letak benda sejadah. Kita pun tengok siang 11.30 buka dah. Dah siang 10 orang, 15 orang dah bawah panah. Kita buka Orang belebel pula fungsi kata pukul 12, pukul 11 buka dah. Berat. Atas ihsan. Time. Nah ni boleh tak mugi pula dah. Inilah sikap manusia. Menjauhi perkara pengajaran dalam peristiwa Isra, perkara mungkar hindarkan, perkara yang dilarang hindarkan. Semasa peristiwa Isra, Nabi dibawa ke dalam neraka. Ya Allah, azab neraka hak paling ringan benda apa? Pakai teropah kasut dari api neraka jadi mana? Gelegak. Itu hak paling ringan tu. Allahu Akbar. Punggung ahli neraka. Ahli neraka ni kena azab, dia sakit kesakitan yang amat sangat. Macam kita mayang garik saat ni masa sujud. Ngokor ke mana? Sakit sangat ni. Siapa duduk ahli neraka ni duduk sujud macam kita sujud, tunggil punggung sakit. Tak tahan. Punggung ahli neraka besar mana? Mekah Madinah. Pergi ukur Mekah Madinah, punggung besar mana? Nak kata apa? Kena azab, kena seksa. Tu dia. Ada orang tanya, Ustaz, dah syaitan iblis dijadikan daripada api, lepas tu kena azab dalam api, sakit ke? Bayi tu jawab, bayi sakit ke tak? Sakit tak ego? Siapa kata tak sakit? Mari depan ni, hamba nak jawab apa? Nak tahu sakit tak sakit? Saya dijadikan dari tanah, saudara dari tiada tanah. Mari depan, aku nak lepas. Lepas. Dah akhir Ustaz? Tak apa, sihat awak. Kekebal. Contoh wallahu alam. Dia kata apa? Peristiwa Isra' Mi'raj ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa meninjau suasana di neraka dengan pelbagai bentuk balasan, penyiksaan ke atas orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Mereka ini memberi iktibar kepada kita supaya menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan terlibat dengan zina, jangan terlibat dengan minum arak, rasuah, laknatullah alal ashi wal murtashi. Nabi sebut laknatullah, Allah Ta'ala laknat orang-orang yang memberi rasuah, orang yang mengambil rasuah. Ada termasuk orang yang ketiga yang menguruskan, yang mengatur supaya dua ni beri rasuah. Contoh, saya ada seorang hamba Allah, anak murid yang main ngajar rumah, mari belajar ngaji. Dia ni bahagian luluh projek-projek. Mari ngaji lepas isyak, balik kedua pagi. Isteri telefon, bang duk mana? Ada rumah Ustaz Zul lagi. Tak apa kalau ada rumah Ustaz Zul, okey tak apa. Takut ada rumah janda mana-mana, bimbang. Dia kata, Ustaz, ada satu sahabat datang bawa ni, nak dapat projek ni, perumahan.
Dalam beg bayi boleh beli Mywi mesti. What Mywi apa sen? 50k. Bawa dalam jabat rembah. Agak-agak masa tu apa mainan dalam fikiran kita agak-agak? Cuba fikir. Ni 50,000 ni. Agak-agak benda apa? Mr. Tan ke apa? Tahu Mr. Tan, Tok Imam muda. Tahu Mr. Tan? Setan. Mr. Tan kata, peluang hanya sekali. Ambil lah. Malaikat kata, ambil boleh bedah. No, neraka. Setan kata ambil. Malaikat kata, jangan. Akhirnya duk jabat seminggu ni. 50. Wak balik pula di rumah ni. Dalam hati nak ambil kedok. Seminggu duk jabat, seminggu duk rumah 50. 5 bukan 500 riyal. 50. Nak ambil kedok. Agak-agak menang hak mana? Menang hak malaikat. Esok bawa mula ke jabat gak telefon. Ji, mari ambil. Dia 2 haji. Jangan main. Kalau tak kuat, orang Islam kena letak. Ni haram ni. Dosa ni, jangan main. Contoh. Macam kita. Bukan kata nak rasuah, nak nipu, nak buat apa-apa sekalipun. Kita nega betul dah. Tapi ada sifat menipu. Barang ni dok original, barang ni dok patoh, barang ni lokal, barang ni macam-macam. Kita kata jaga. Nabi kata man ghasyana laisa minna. Siapa yang menipu dalam perniagaan bukan umat aku. Orang yang nak dapat syafaat Nabi, cikgu, siapa dia? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak dapat syafaat Nabi, syarat dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni umat Nabi tak ngaku umat. Kita ngaku Nabi tu Nabi kita, tapi Nabi ngaku tak kita ni umat dia. Kalau nega molek-molek, nega kedai makan ke, kedai buah ke, kedai rucik, kedai hardware ke, kedai kereta, kedai apa, tapi ada penipuan. Man ghasyana laisa minna. Nabi apa yang menipu, Nabi tak ngaku umat. Jaga. Jaga ni. Jaga molek. Ada setengah tu jual deriang. Dia hak buruk, dia tepek plastisin, dia cat hijau. Ada. Nimbang, dia tak bawah. Nimbang, dia 45 balik. Ustaz ada seorang hamba Allah di belah hulu. Haji, dia kata taubat dah. Zaman jahil Ustaz, zaman jahil. Dulu orang beli lembu kan, orang beli lembu. Tak je beli lembu bang. Tak, untuk wilayah itu. Orang beli lembu pakai lori. Betul tak timbang lori dulu, betul? Lori 1 tan. Saya pernah nak beli lori, nak beli lembu. Lembu korban. PK awal dulu. 15-17 tahun yang lalu. Ustaz naik dengan driver. Ustaz naik lori naik atas nimbang. Lori 1 tan. Oh, timbang. Okey, lori 1 tan. Nak bawa 5 ekor lembu lagi. Tak? Timbang lori kosong. Naik lembu 5 ekor, timbang pula. Oh, ni berat. Ada seorang hamba Allah dia taubat dah. Ustaz, zaman jahil dulu, lori kosong ni saya letak batu bepang bawah. Tahu batu bepang? Bukan batu nesang. Batu blok. Nak suruh berat. Bukan berat lembu. Berat batu bepang. Lepas tu timbang. Ustaz, saya taubat dah. Taubat dah. Tanya kata, Ji, beli lembu saya kau? Ustaz nak bila? Oh, bila lu? Dia taubat. Jangan main. Molek. Siapa orang yang nak dapat syafaat Nabi, yang pertama syarat umat Nabi. Tapi kalau dia buat sesuatu yang Nabi hingga Nabi tak mengaku umat, berat. Jaga. Terutama orang yang terlibat dalam perniagaan, contoh menipu timbangan dia.
Tak betul, nimbang tak betul. Nipu, patut sekilo, RM900. Lebang. Ustaz suka tengok orang, Kadang-kadang ustaz pergi beli kami malam Jumaat petang-petang kita pergi beli di pasar Binjai lah. Pasar hak dulu lah, bukan sekarang. Hak zen-zen, hak baca-baca dulu, zaman dulu. Time hujan kok lecor. Hak lama, pasar lama. Pergi beli buah 5 kilo. Ustaz dia banyak-banyak ni. 5 kilo buah. Malam ni ada solat ajak. Buat tahlil. Dia pun cekor pula. Tadi dia timbang dah. Hak kita beli. Dia cekor pula bahagian dia. Itu cara dia. Tadi hak bahagian kita beli dah 5 kilo. Dia cekor pula. Bukan dia cekor kita. Cekor buah. Cekor buah. Buah tu. Cekor. Pasal barang gitu kak. Ayam 5 ekor. Banyak ustaz. Nawak benda. Malam ni ada tahlil doa selamat. Berok bang 2 ekor ustaz bahagian kita. Tengok orang nampak akhirat. Tu dia. Jangan lebong, jangan nipu. Tu dia. Ni benda yang kelimanya pengajaran. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, galakkan untuk sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Nabi berulang-alik berjumpa Allah Ta'ala untuk meminta keringanan waktu salat, memberi gambaran kepada kita supaya tidak jemu memohon doa kepada Allah. Nabi terima 50, gi pulak jumpa potong 45, pulak 40, pulak 35, pulak 30, 25, supaya jangan jemu. Ada masalah sani. Lebih kurang 6.15 WhatsApp masuk, saya nak share. WhatsApp masuk. Ustaz, saya ada masalah dengan ayah saya. Saya pun jawab, kata jangan balah dengan ayah. Saya kata ni kau saya senang. Okey, daripada mana? Perlis. Orang perempuan, isteri, ibu tunggal, suami mati, doa besar, sakit jantung, berada di Perlis. Dia duduk di Kemaman. Selepas suami dia dah meninggal, dia balik ke Perlis. Cerita perkara yang tak apa dengar. Dia balik nak bantu ayah dia sebab ayah dia dah cerai dengan mak dia, ayah dia kahwin lain. Dia nak bantu ayah dia, perniagaan ayah dia. Tapi perhubungan tak apa comel. Ayah dia nak operate jatuh, nak pakai RM 30,000. Dia bergadar ni. Ada dah anak-anak ni perempuan sanggup tak gadar ni kakak mah dia 30,000 nak beri. Nak bayar ayah belah buat bypass ni contohlah. Dinafikan hak ayah balas dengan ayah, pada balas pula dengan mak tiri, adik-beradik tak selesa. Suami mati, duit dalam KWSP, penama siapa? Bukan dia, mak. Boleh ke mak belaka. Kereta si mati 2 tay, keluarga ambil. Tinggal rumah ni beli atas nama suami, tapi saya yang bayar ustaz rumah ni. Hak ni je ada. Manusia dah dapat harta ni, lupa dah anak natu, dah kematian suami. Kalau walaupun tak ada nama dia, bagi gok sikit untuk meneruskan kehidupan. Dok tanya khabar natu ni guana, cucu ni guana. Ni benda tu cerita hak tadi tak berpanjang. Cerita berlaku di tempat kita juga ni. Dia cukar berenjuk ke mana. Kita terpaksa tolong. Suami mati, isteri duduk dalam rumah, keluarga mari ambak. Mari ambak. Dah lah kawan, suami dah mati, duduk dalam rumah, peninggalan suami, kena ambak. Kereta pula, mari ambil pula. Terpaksa keluar. Kita pula cari rumah sewa, tolong bantu sekadar. Inilah manusia. 3 benda harta kita ni. Harta yang kita makan, yang kita minum, dia jadi najis. Jadi taik dah. Harta yang kita tinggal, dia jadi rebutan, berebut dah, balah dah. Harta yang kita sedekah, ia menjadi
menjadi penolong kepada kita. Tu dia. Jadi nak khabar kita apabila hadapi sesuatu benda, jangan serik, jangan cemuh, jangan putus asa. Berdoalah kepada Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan sakit. Kalau kereta ke, banyak duduk dalam workshop. Betul? Betul. Duduk atas jalan ke, kereta ni orang duduk atas jalan banyak. Kalau duduk dalam workshop banyak. Kalau jual nak beli, wis saja ambil nak belah, wis saja. Tak ambil, wis saja. Kufur nikmat. Orang kalau banyak duduk dalam hospital, pas tubik orang check in hotel, tubik hotel dia, check in hospital. Nak kata apa? Ni. Jangan tinggal doa solat hajat kepada Allah Ta'ala. Hak dia nak sembuh ke, hak nak beri ke apa benda sekalipun, itu hak Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa. Kadang kena cek kau. Sebab apa doa tidak dimakbul Allah Ta'ala? Doa tidak dimakbul Allah Ta'ala sebab anak durhaka, siapa yang ada mak ayah lagi. Sebab apa doa tidak dimakbul oleh Allah Ta'ala? Yang kedua, isteri yang durhaka. Tengok Malik. Yang ketiga, doa yang tidak dimakbul Allah Ta'ala, nazar yang tidak ditunaikan. Dia mampu. Jemaah sekian dia, kalau nak nazar tu agak-agak hak kita mampu. Jangan nazar hak pelik. Zaman Nabi Musa AS berlaku kepada seorang lelaki, dia kahwin. Lama kahwin, tak ada zuriat. Habis tokak, habis hali, habis kacik, habis timah, habis misal, habis kucing. Orang kata barang jadi, beli. Barang jadi, beli. Tak ada anak. Dia bernazar. Kalau aku ada anak, aku nazar nak minum air kecil anjing. Oh, main-main. Hebat air kecil anjing. Khabar pula anjing warna hitam, warna hijau tak ambil. Nak warna hitam kakak ni. Dia bernazar, aku kalau boleh anak, dah kira anak lelaki pun, aku nak minum air kecil anjing warna hitam. Takdir Allah Ta'ala ni berlaku zaman Nabi Musa. Boleh anak sungguh. Suka lah boleh anak. Ingat ke nazar Allah. Dia jumpa Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, aku dah bernazar. Dapat anak lelaki, dapat anak, aku nak minum air kecil anjing. Nabi Musa kata, pergi lah minum. Pandai ingat. Nabi Musa dengan wahyu Allah pergi ke satu rumah musim hujan. Musim hujan ataupun ketika hujan turun. Pergi ke satu rumah, masa hujan turun, pergi rumah sekian-sekian, minum air hujan yang turun di corang atak tu. Dan air hujan turun, nganga mulut. Minum. Sebab air hujan itu lebih najis daripada air kecil anjing. Sebab apa? Sebab seisi keluarga, mak, ayah, toki, tonya, tonyuk, cucu, cicit, cuik, dalam rumah dok sembahyang bang. Rumah orang yang dok sembahyang bang, air hujan hak jatuh tu lebih hina daripada air kecil anjing. Kalau kita pengajaran kita, kalau nak nazar benda hak molek. Saya ingat kalau baik daripada sakit ni, lepas pada Covid saya keluar daripada kuarantin ni di Terengganu ke, saya nak makan bewok sekor. Allah, bewok punyalah banyak. Makan dok boleh nak makan bewok. Ada hak tolong-tolong. Memang saya gini, saya gitu, jaga. Nah, ada perempuan, tak tahu lah dia WhatsApp ke ustaz ke, dia telefon, dia bernazar nak puasa 30 hari. Dah tercapai hajat, ustaz boleh hajat balik. Berapa? Tanya aku. Nampak tu? Macam berlaku satu kes ni, bukan nazar. Berlaku kes di mahkamah Terengganu, tak silap ustaz. Suami isteri berbalah. Tidak sehaluan dah. Akhirnya pergi jabat agama esok. Jumpa Tok Qadi, saya nak cerah bini saya. Tok Qadi kata, tak boleh ke baik mula. Tak boleh baik-baik lah. Kalau nak lepas ke, lepas hasil, tolak sedeh.
tambah se 3 lalu bekeng. Orang nasihat tak mau dengar. Ginilah tolak lah jatuh tolak leh. Tambah 3 lalu, tak mau tengok dah muka ni. Mon bekeng. Dah tu dia kata nak sangat aku cerah mau tolak 3 berek. Esok mari pula. Tak kadi, boleh hejah balik tak? Tak mu hejah. Kalau nak kahwin mula mana ustaz kita? Cina boleh pakai ke Cina buta? Tak boleh dah, Bangla buta. Bangla banyak pada Cina lah ni. Cugi belah nerang, belah hulu, Bangla juga. Pergi Seri Bani. Ustaz pergi program Kembara Dakwah di Pulau Perhentian dengan Ketua Ulama Selangor yang dah meninggal. Berapa tahun sudah? 2 tahun lepas. Ustaz pergi 3 orang, 6, 7 ustaz Kembara Dakwah di Pulau Perhentian. Nak sembahyang Jumaat. Lah, mari mana Bangla banyak ni? Kat laut banyak, kat darat banyak, dalam hutan banyak. Tak nak kata. Ada dengar kata orang nasihat. Kalau iyalah marah sekalipun, tolak cerak lu, tolak oh marah. Habang. Dah kena 3, esok mari pula. Nak ejah. Ejah apa ejah? Ni lah. Dak dengar nasihat orang. Sebab dia panggil apa? Marah bodoh sombong pun ada. Lepas tu yang kelima tadi, jangan serik sembahyang, hajat, doa. Deh. Yang terakhir, kesedihan terhadap dunia, mengobat rindu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sebelum Isra Mi'raj, Nabi tahun kesedihan, pak dara meninggal, isteri meninggal, orang yang memberi sokongan kepada Nabi. Akhirnya Allah Taala bawa Nabi berjalan ke tempat yang manusia tak pernah sampai. Malaikat Jibril kata ambil sampai sini je, dah boleh nak pergi. Nah, jadi sahabat, sebagai akhir pada malam ni, ganti ustaz Sofwan. Habis dah Isra Mi'raj, 4 tanda rezeki kita berkat. Cuba cek muhasabah. Mana mak? Cek. Dok main laut darat, cek rezeki berkat dak rezeki kita. Yang pertama, rezeki berkat dak berkat, dia suka kongsi rezeki dia dengan manusia yang lain. Dan juga termasuk binatang. Contoh, binatang hak dia bela ke, hak dak dia bela ke. Macam kita pergi restoran. Natam dia gaji mari. Ada tak mak bewok mari? Bewok. Kalau bewok mari rasa gulai batin. No. Biasa kucing punyalah banyak ni orang ramai. Ya Allah Taala atur kat kita nak tengok. Punyalah nak tengok. Cikgu pecah ni kedekut ke tak? Koprak ni koprak ke kohobrak? Macam kita ni, cerita ni. Kalau orang mari minta derma hari pertama mana? Assalamualaikum, minta derma? Beri tak? Beri. Hari kedua mari minta pula, agak-agak mana? Lain sikit tak? Mari pula. Hari ketiga, rasa kena jaga kau. Sedekah ke jaga kau? Aku rasa juga kau. Nampak tu? Allah Ta'ala minta lah banyak mana siang malam pun. Nampak? Tanda rezeki kita berkat, kita suka kongsi rezeki kita dengan manusia dan juga binatang. Nampak? Yang kedua, memudahkan urusan. Tu dia. Memudahkan urusan orang lain. Suka menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Contoh, macam ni, sahabat-sahabat termasuk saya juga yang banjir. Contoh, sahabat kita berat lagi di Kelantan, Ulu Terengganu. Ulu Terengganu mana? Hak rumah suruh dah banjir. Benda apa? Wasa nak cebok, wasa nak dia nak cebok, nak skop. Tinggal berapa? Sekaki lagi ya. Selok penuh neng tuan rumah. Mana berat? Hak balik rumah penuh dengan seluk, rumah ada, hak balik tinggal tangga. Hak Pahang ke Selangor tinggal tangga. Rumah pas mana?
Tinggal tangga tu kira okey. Hok balik tangga-tangga pun tak ada. Tak tahu kat mana tapak rumah. Ingat, dunia adalah tempat ujian. Di saat sahabat kita diuji dengan banjir, kesusahan, kebakaran baru ni di tamat Islam, contoh, bantu mereka, perlu tempat tinggal. Ni rumah terbakar, kupuk, prasarana, sambung, beki, sambung, topak itu, topak ini, 50 tahun, beli mari, beli robok. Ustaz kita, Al-Fadhil Ustaz Wahab, apa, hak lain tak apa lagi, rak apa dia? Rak kitab, rak kitab. Hak mengaji di Pondok Pasir Tumbuh, hak mengaji di Mesir dulu, habis. Sofa boleh beli esok, robot mari boleh beli, kitab ni. Di saat mereka diuji, berat mata memandang, tapi berat lagi bahu yang memikul, bantu. Contoh, rezeki yang berkat, suka kongsi, ada lebih bagi. Saya pergi kuliah, air kami baru ni dipaka Taman Udang. Ada seorang hamba Allah, yelah, nak kata kontraktor besar, doklah biasa lah kontraktor besar, tapi nukan-nukan awak rumah kan, duk surah dengan keluar, lepas tu minum air, lepas tu ustaz nak balik, nyetahan depan tu, dah lah tubuh tu dak berapa cerah mana, nampak baju je. Saya ingat, atu kan dia, nyetahan dah gelap, cerat, bakar, baju kuning gitu lah, baju kuning, tahan, tuan tak nampak baju kuning, orang-orang ya berarti ya buat awak benda apa ni, duit sikit buat minum, dah ustaz kena banjir pun ni. Buat tu ya dalam gelap, aku ingat tu sekadar contoh kita yang ada rezeki yang lebih, bantu sahabat-sahabat yang memerlukan. Tengok ni, dia kata apa? Yang pertama, rezeki yang berkat, dia kongsi dengan manusia, dia kongsi dengan binatang. Kedua, dia menunaikan hajat di saat sahabat-sahabat memerlukan pertolongan, sila bantu. Yang ketiga, duit dibagi dia, tak penting dah, bagi dia, bagi infak. Sebelum kita pergi berpindah ke alam barzakh, kita dah baying sebanyak mungkin. Contoh, yang terakhir, keempat, tetamu suka datang ke rumah, datang ke rumah kita. Jangan pula Allah tetamu mari dah habis berah dah. Dah tetamu datang bawa apa? Bawa rezeki, bawa berkat, bawa rahmat. Dia beri tetamu balik, dia bawa penyakit, musibah. Contoh, jadilah seorang yang pemurah, rezeki yang berkat lagi. Orang suka beribadat, dia rasa dia suka buat kebajikan. Kalau rezeki tidak berkat, dia payah nak semayang, dia payah nak puasa bulan Ramadan, payah nak duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah ulama gariskan, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang beriman duduk dalam majlis ilmu seperti seekor ikan. Cuma kabar, ikan duduk dalam air lagu mana? Ikan duduk dalam air, tenang. Itulah sikap orang beriman. Orang yang beriman duduk dalam majlis ilmu tenang seperti seekor ikan. Tapi orang munafik duduk dalam majlis ilmu di zaman Nabi, dalam majlis Rasul-Rasul Nabi-Nabi, mereka seperti seekor burung. Balangan burung duduk dalam sakar aku. Mana? Nampak situ, nampak sini, gelisah. Mana hak duk gelisah tu jaga? Contohlah, dah ceritanya. Wallahu alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, marilah sama-sama kita mencintai agama, mencintai ilmu, dan rajin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang rajin berselawat kepada Nabi, orang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa tadi sebagai akhir kan Ustaz dah kabur dekat hutang pula. Sebelum Ustaz siapa nak naik atas tangga ni, atas surga, ayahanda kita tadi, mana ayahanda kita ni,
dua orang yang dia, satu soalan dia naik motor macam kena sekap, maksudnya macam diganggu jin syaitan, tak nampak benda. Malah ni nak ulang lagi, nak bagi ayat. Bagi ni tak ada bayaran apa. Dan balik rumah, hello ustaz, ayat dia 10 riyal. Nega gak bawah kawi-kawiin payah gak main ganggu-ganggu. Dengar, listen to me. Tu dia. Nak pergi musafir pagi, petang, siang, malam, jauh ke. Nak. Yang pertama nak pagar diri ni, dia pagar diri dia. Nak keluar daripada rumah, jauh dekat, siang malam mana pun, pagar diri. Bismillah. Yang pertama, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuba baca kali dengan Ustaz Ramah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama ayat. Yang kedua, doa naik kenderaan. Ingat tak? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kedua. Yang tiga, surah Yasin, salamu qaulan min rabbir rahim. Baca 7 kali Sambil-sambil duduk atas motor, duduk dalam kereta panas enjin, baca 7 kali pendek-pendek. Salamu qaulan min rabbir rahim, salamu qaulan min rabbir rahim, salamu qaulan min rabbir rahim. 7 kali embuh atas motor, atas kereta, kenderaan tu naik. Yang keempat, surah Yasin juga ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pakai motor ke pakai kereta embuh lah. Yang terakhir 5, ayatul kursi. Main turun gogang-gogang gitu. Nah, tu. Tadi ada yang ada soal lagi, tak nak ambil wuduk kena ganggu. Saya tak pasti siapa yang ganggu dia. Ke bini dia ganggu. Ni makhluk aluh dah ke mana. Surah Hud ayat 57. Lepas mayang letak tangan di dada. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Baca. Contoh kalau ada gangguan jin syaitan. Contoh, kalau ni sahabat-sahabat, tambah lagi pun boleh, khususnya orang nak masuk dalam hutang ni. Tak ada kerja, puas duduk dalam bandar. Nak camping ke mana? Masuk hutang. Salamun ala Sulaiman. Salamun ala Sulaiman. Cuba baca. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Itu untuk jin syaitan. Jangan pula masuk hutang. Cucu nak masuk, berat nanang. Mari surah mo, cucu lagi tu. Berat itu boh. Masuk hutang. Salamun ala Sulaiman fil alami. Ini untuk gangguan jin syaitan. Kedua, binatang hak berbisa dalam hutang. Hak nyengak-nyengak, ular, kala, jeki, hak sengak. Salamun ala Nuhin. Tadi Sulaiman. Hak Nabi Sulaiman tukar letak Nuhin. Nama Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Cuba baca. Salamun ala Nuhin fil alamin. Untuk ni hak binatang berbisa. Dua ayat ni baca dalam hutang. Tak kira dalam rumah kita. Nah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Untuk jin syaitan. Yang kedua untuk kala yakin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Contoh, ada sahabat waktu maghrib lah, orang baru bang ni Tok Bilal telefon, ustaz, ular masuk dalam kedai saya ni belah pagi nak pergi tengok ular ke nak semayang. Agak-agak nak tengok ular ke nak semayang. Cukup khabar, ustaz, khabar ni maghrib baru masuk saat ni, baru masuk. Agak-agak ustaz nak semayang ke nak pergi tengok ular. Masa tu nak buat putusan ke mana? Takkan nak telefon mufti. Agak-agak cikgu? Pak cikgu belajar?
selama jadi guru besar sampai jadi guru kecil. Kalau saya semayang Allahu Akbar, ular besar ular kecil, sawa ke King Kong bera, King Kong tu agak-agak mana? Ular King Kong. Sebab orang baru bang, start betul zoom. Kalau pukul 8 di telefon ustaz dok mayang garik, mayang dulu abah kat Gisyak lah. Sebab baru garik, ustaz pun takut semayang kan. Jadi fikir pula ustaz pun zoom, bawa motor sound, mana ulung? Ni sahabat-sahabat you all listen to me. Kalau tengok ular nak kata benda dulu Tok Bila. Jangan katok dulu, Kalau mujing nak kata mana mak? Nak jumpa duduk laut. Nak jumpa. Kalau mujing hilang. Raib. Kalau mula betul duduk situ. Tengok-tengok duduk lari agak-agak. Ular betul. Lepas tu katok lah. Salamun ala nuhim fil alamin. Baca bu salamun ala. Ular. Mula aku orang. Kerana kamu. Tidak kerti. Mula aku orang. Aku wajib sembahyang. Mudok. Mu mati jadi tanah. Aku kalau duduk mayang kena bahas tanah. Dia pun keluar. Siapa agak begitu. Tengok benda. Aku nak mayang garik. Tubik. Reti. Cikgu buat gitu dah. Kalau dah jadi, hello ustaz. 10 riyal, pecah lalu. Pergi 10 riyal, balik 10 riyal. Salamun ala Nuhin fil alamin. Ada pegawai Petronas KSB Kemaman. Rumah dia mamak tua, ular duduk bawah singki kabinet. Kalau ular duduk dalam rumah, agak-agak kita nak tidur duduk dalam rumah. Dah cari hotel Sapura. Dah tidur surah Kampung Jaya. Akhirnya teringat seorang haji ni pegawai Petronas cari gali Petronas cari gali KSB ustaz pergi ngajar. Dia kata, oh teringat doa ustaz ajar. Ni mana ustaz Malana bagi. Salamun ala Nuhin. Ingat balik. Pergi balik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam. Berapa yang ulang hari ni orang panggil. Silah baca. Dengar balik. Salamun. Dia pun duduk depan kabinet. Mak tua dia. Salamun ala Nuhin fil alami. Dah 3 minit ular pun ular. Dia pun jerak waktu bih. Boleh hati dia. Ni bagi doa ni lah. Tanya pula lagi. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.